Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أما بعد. Alhamdulillah yang dihormati dan dikasihi Ashabul Fadilah, para imam, para ustaz, begitu juga timbalan pengurusi masjid, Syekh Haji Ahmad, dan tuan-tuan Bilal serta sekalian para pentadbir masjid yang berkhidmat dengan masjid serta ahli jamaah yang dirahmati lagi diberkati Allah. Alhamdulillah, kita mengucapkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana diberinya kita limpah rahmat serta hidayah untuk berbakti kepadanya di malam yang berkat ini. Kita beriktikaf, kita sama-sama saling bantu membantu dalam melaksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba-Nya. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan cuba berkongsi lagi sedikit sebanyak daripada kitab Tuhfatur Raghibin yang disusun oleh Syekh Arsyad Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahullah ta'ala. Jadi kita buka, tak silapnya muka surat 59 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baris 8 daripada bawah. Hubaya, hubaya, tak dapat tiada. Situlah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'du. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini, amin. Hubaya, hubaya, tak dapat tiada. Hai penuntut, ini penuntut ilmu yang mencari keredaan Allah Ta'ala,
peliharakanlah dirimu daripada i'tiqad, perkataan dan perbuatan yang bid'ah, dan janganlah bersahabat dengan kaum yang mempunyai bid'ah lagi sesat, dan janganlah memuliakan mereka itu, yakni golongan bid'ah yang sesat, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man waqqara sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadmil Islam, atau kama qala rahul Baihaqi. Maksudnya, barang siapa memuliakan akan ahli bid'ah, maka senya ia menolongi pada meruntuhkan agama Islam. Jadi malam ni dia nak menerangkan kepada kita berkaitan dengan bid'ah lah. Jadi kita dah baca itu hari beberapa golongan yang bukan ahli sunnah wal jamaah. Jadi mereka ni digolongkan sebagai golongan bid'ah, bid'ah dalalah, bid'ah yang sesat. Segi i'tiqadnya, pegangan mereka, amalan mereka yang lari daripada garisan ahli sunnah wal jamaah, setengah tu menjadi murtad, terus keluar pada agama Islam, wal iazubillah. Jadi kita kena pelihara diri kita daripada beriktikad ataupun bercakap ataupun melakukan perbuatan yang bid'ah lah, yang kita dah baca dalam ni. Dan jangan kita bersahabat dengan kaum bid'ah lagi sesat ni. Sebab bila kita bersahabat, berurusan tak apa, berurusan nak beli barang boleh lah kan, kerja, tapi nak bersahabat, kita nak berdamping dengan dia, yang ni bahaya besar kan. Bersahabat ni nanti kita kasih dengan dia, sayang dengan perbuatan bid'ah dia. Sebab tu Rasulullah pesan, siapa-siapa memuliakan ahli bid'ah, maka senya ia menolong meruntuhkan agama Islam. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul bid'ati syarul khalqi wal khaliqah. Rawahu Abu Nuaim. Maksudnya ahli bid'ah itu sejahat-jahat makhluk dan tabiat. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahana sahiba bid'atin amanahu Allahu yaumal qiyamah minal faza'il akbar wa waqahu Allahu ta'ala, atau kama qala. Mafhumnya, barang siapa menghinakan ahli bid'ah, mana dia tak ikut golongan bid'ah, dia menerangkan, membanteras pahaman-pahaman bid'ah, nescaya disentosakan Allah Ta'ala akan dia, diselamatkan Allah Ta'ala akan dia pada hari kiamat. Disentosakan daripada huru hara terkejut yang amat besar. Huru hara yang terkejut, mana satu perkara yang menggetarkan jiwa dan hati, yang amat besar, dan dipeliharakan Allah Ta'ala akan dia daripada bahaya. Ketahuilah hai penuntut, dizahirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang hambanya yang mendirikan hujah, yang mengeluarkan hujah, pembelaan lah, dan dalil pada menolakkan bid'ah, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma zahara ahlul bid'ati illa azharullahu fihim hujjatahu ala lisani man yasha'u min khalqihi. Rawahul Hakim, atau kama qala. Maksudnya, tiada zahir, mana tidak keluar ahli bid'ah, melainkan dizahirkan Allah Ta'ala atas mereka itu seorang daripada hambanya yang membangkitkan hujah dan dalil pada menolakkan bid'ah itu. Jadi maknanya
selagi belum kiamat, walaupun benda bid'ah ini akan zahir berlaku, dalam masa yang sama Allah Ta'ala tetap memeliharalah ajaran agama Islam yang sempurna mengikut garis ahli sunnah wal jamaah ni. Allah Ta'ala akan pelihara juga. Allah akan adalah di kalangan hamba-hamba Allah Ta'ala yang akan berhujah, yang akan membela, yang akan membela ahli sunnah wal jamaah, dan juga akan menerangkan kesesatan, kekeliruan yang terdapat dalam fahaman golongan ahli bid'ah. Okey. Soal, apa murad? Murad ni bahasa Arab, bahasa Melayu dikendaki. Pakcik murad, mana pakcik yang dikendaki. Kalau terjemah nama murad, mana murad tu yang dikendaki lah. Kalau terjemah bahasa Melayu tak sedap lah bunyinya. Nama Arab murad, jadi yang dikendaki. Mana orang yang dikendaki Allah lah maksudnya. Dikendaki Allah untuk dapat kebaikan-kebaikan. Tapi yang kita kendaki dalam ni lainlah, dalam kitab ni dia mengikut perkataan murad tu. Biasalah macam kita bahasa Melayu juga, bila diletak dalam ayat yang berbeza tentulah maksudnya berbeza. Jadi dia kata apa yang dikendaki daripada bid'ah itu. Dia kata bid'ah. Jadi bid'ah tu apa? Gapo bid'ah tu weh? Jawab, murad daripada bid'ah itu, yang dia kata bid'ah itu mengadakan atau mencipta dan membaharui, membuat sesuatu ajaran baru, suatu pekerjaan, suatu amalan, sama ada percakapan ke, perbuatan ke, iktikad ke, yang tiada daripada agama, yang tiada daripada agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ada pekerjaan itu, amalan itu, i'tiqad atau perbuatan. Itu kata bid'ah. Jadi bid'ah dalam ni, bid'ah ni artinya rekaat, pembaharuan, buat baru. Sesuatu benda yang dibuat tak ada contoh, itulah makna bid'ah. Sebab tu Allah badi as-samawati wal ard. Badi' tu mengadakan, as-samawat segala langit dan bumi. Jadi Allah menjadikan langit dan bumi tak perlu contoh. Kan, ya badi as-samawati wal ard, yang wahai Tuhan yang menjadikan segala langit dan bumi. Mana badi' kan, badi' tu yang mengada, bid'ah lah. Bid'ah tu, badi' dengan bid'ah tu ambil pada bid'ah lah, perkataan bid'ah. Okey. Jadi Allah dia buat langit bumi tak perlu contoh. Lepas tu panggil badi as-samawati wal ard. Jadi dalam agama, dalam kedaki bid'ah dalam agama, mengadakan sesuatu, mereka sesuatu amalan dalam agama, sama ada i'tiqad atau perbuatan yang tak ada contoh daripada Nabi SAW. Jadi contoh tu itu dibahaslah para ulama kan. Mana tak ada contoh. Contoh macam mana? Macam baca Yasin malam Jumaat, Nabi tak buat, tak ada contoh lah. Tak? Tapi itu dia ada contoh yang umum. Contoh yang umum, dia ada perintah yang khusus, ada perintah yang umum. Jadi umumnya ada tak hadis menggalak kita baca surah Yasin? Ada. Jadi tak boleh kata bid'ah, bolehlah. Sebab ada hadis yang menggalak kita membaca surah Yasin. Apa sah tentu malam Jumaat, malam lain tak nak baca? Dia buat tentu kan. Malam Jumaat ni kan malam yang afdal. Tak nak baca malam Jumaat, baca malam Yasin. Malam Yasin, malam Senin. Boleh ke tentukan masa? Boleh, sebab ada Nabi SAW dikatakan, riwayat Nabi SAW pergi ziarah Masjid Quba setiap Sabtu.
Jadi Rasulullah pun ada menentukan hari-hari dia punya program-program dia. Jadi ulama buat tu walaupun dia panggil bid'ah, tetapi ada contoh, ada dia punya sandaran. Ada dia punya sandaran, sama ada sandaran secara khusus atau secara umum. Kan baca Yasin tu malah, baca Yasin kan baca Quran. Baca Quran. Kan ada tak ya hadis menggalak baca Quran? Ada. Kan baca surah Kahfi, sukatilah. Apa sebab tak baca surah Kahfi? Baca Yasin ya. Sebab sebagian tok guru kata sebab surah Yasin ni dia punya manfaat dia banyak. Bila ada hajat-hajat baca surah Yasin. Macam-macam hajat kan? Hajat nak sambung moratorium. Hajat nak keluar duit kedul SP. Dia macam-macam hajat ni, hutang itu, hutang, macam-macam hajat ada. Kan? Jadi Yasin ni dia punya fadilat dia besar sangat. Baca Yasin. Tak nak baca Yasin, baca surah aku nak buat benda lain, sukatilah. Jangan dia berdangdut berkaraoke kan. Malam Jumaat kita berdangdut, dia kata. Itu baru bid'ah. Ni dapat pahala besar ni, dia kata. Dapat pahala besar. Minum air ketum secara berjemaah. Ketum itu dapat pahala ni 27. Kalau seorang-seorang minum air ketum ke apa ke, tak serupa macam berjemaah. Dia kata dia kias dengan semayang. Itu pun bid'ah yang dolalah, bid'ah yang sesat. Kita dah baca dah tu bid'ah-bid'ah yang sesat itu. Jadi jangan cepat-cepat kita nak setiap bid'ah itu sesat. Jadi ulama memberi penjelasan dalam kitab ini nanti supaya kita jelas. Jadi tidak menjadi satu kekeliruan lah. Sebab bid'ah dia bukan hukum. Hukum ni wajib, sunat, haram, makruh, harus. Bid'ah dia bukan hukum. Bid'ah dia bukan hukum. Okey. Haji kata man ahdatha fi amrina laisa minna. Siapa-siapa yang mengadakan fi amrina atau fi dina, dalam urusan agama kami, laisa minna, yang bukan daripada kami. Rasulullah sebut kan, siapa-siapa yang mengadakan sesuatu benda yang baru dalam urusan agama ni, laisa minna, yang bukan daripada kami, fahuwa raddun, maka ia ditolak. Jadi minna tu macam tadilah baca Yasin malam Jumaat. Ada tak hadis menggalak baca Yasin? Ada. Jadi makna Rasulullah pun cerita kelebihan baca surah Yasin malam Jumaat. Ada tak kelebihan menghidupkan malam Jumaat dengan ibadat? Ada. Kan? Jadi maknanya itu dia kata minna tu daripada kami. Mana kalau ada dia punya sandaran je, maka itu tidak ditolak. Tapi orang masih bahas lah. Jadi benda ni siapa nak percaya, percaya. Nak ikut, tak nak ikut sudah. Tok Guru saya senang nak ikut, tak nak ikut sudah. Tak nak ikut sudah. Bertengkar tak habis-habis. Kerana ni bid'ah tak bid'ah kan. Capal tak capal semua dia cari. Pakai capal, songkok capal, macam-macam lah kan. Jadi berbagai-bagai lah. Kerana benda tu kita menghabis masa dalam perkara yang telah ulama menjelaskan. Ada khilaf. Jadi kita nak sibuk-sibuk, akhirnya kita tak ada masa nak bersih hati, nak bersih daripada sifat tamak, daripada sifat dengki, dari sifat kedekut. Habis macam tu lagi besar bid'ah tu. Dengki, tamak, takabur, ujub, riak, hasad dengki lah. Kedekut, dalam kedekut pahit pula. Kedekut pahit dia kata. Kedekut kan pahit pula. Macam-macam lah. Itu lagi besar bid'ah. Sifat mazmumah kan, dia panggil sifat yang dicela. Itu bid'ah dah tu. Sebab Nabi-Nabi mana ada sifat takabur? Ada dalam hadis Quran ke, kitab ke, Nabi Yusuf bersifat takabur kerana dia terlalu handsome. Tak ada kan.
Nabi Muhammad SAW ni kan ada apa riak ke? Tak ada kan. Jadi riak itu bid'ah lah tu, bid'ah dolalah, sesat, sebab bukan pada ajaran Nabi kita Muhammad SAW, bukan daripada Allah Ta'ala. Segala sifat-sifat yang tercela itu adalah sifat orang ahli neraka, sifat Qarun, Namrud, Fir'aun, Abu Lahab, Abu Jahal dan seumpamanya. Okey, kita masuk kitabnya balik. Jadi kata pengarang rahimahullah ta'ala lagi, maka pekerjaan, pekerjaan ni Arab kata amal lah, amalan. Yang diadakan itu, mana sesuatu pekerjaan, amalan yang diadakan atau yang direka, dibid'ahkan, jika tiada memberi maslahat pada agama, mana tidak memberi apa-apa kepentingan agama lah, maka itu ada kalanya haram dan ada kalanya makruh dan ada kalanya mubah atau dipanggil harus. Makan nasi lemak, nasi lemak ayam berempah contoh, bid'ah lah tu. Sebab Nabi SAW tak pernah makan nasi lemak. Naik kereta lah, naik motor, naik skuter, itu bid'ah. Sebab Nabi SAW naik unta, naik kaldai, naik apa lagi, unta, kuda kan, naik burak kan. Tapi sebab kita naik kereta, naik kenderaan itu tak ada lah menjadi satu kaitan dalam agama. Sebab orang bukan kafir, orang kafir pun pakai juga. Tapi benda tu sama ada haram, makruh atau harus. Tengoklah. Jadi harus tu dibenarkan. Dibenarkan. Mana harus mubah dibenarkan. Tak salah lah pakai kereta. Kan tak salah lah pakai motor. Tapi kalau kita guna untuk kebaikan, sebab benda harus ni boleh jadi berpahala juga kalau kita niat untuk kebaikan. Niat aku beli motor ni senang nak datang jemaah masjid, senang datang kuliah, tak larat nak jalan kaki. Memang datang kuliah pun, datang masjid untuk urusan kan. Tadi nak urusan ni, nak bekerja, maka diberi pahala. Sebab bergantung pada niat pula. Makan nasi lemak kan, benda tu dibenarkan. Tapi kalau makan sampai tak larat semayang, jadi haram pula. 5 bungkus makan nasi lemak seorang. Lepas tu makan tidur tersadai, apa kerja pun tak boleh buat. Jadi bahaya pula. Okey. Dan jika ia memberi maslahat pada agama, sekiranya pekerjaan amalan tu ada maslahat, ada kepentingan agama, maka ia ada kalanya wajib dan ada kalanya sunat. Benda tu bid'ah, tapi ada kepentingan untuk agama, kebaikan agama. Jadi boleh jadi hukumnya wajib atau boleh jadi hukumnya sunat. Maka kerana inilah pekerjaan bid'ah itu terbahagi kepada 5 bahagian, seperti yang diriwayatkan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala daripada Syekh Izzuddin bin Abdus Salam. Syekh Izzuddin Abdus Salam ni gelarannya Sultan Ulama. Gelarannya Sultan Ulama. Ada dalam sejarah mengatakan kenapa dia gelar Sultan Ulama. Yang saya baca lah dalam sebagian kitab-kitab cerita sejarah ulama. Jadi Syekh Izzuddin bin Abdus Salam ni masa tu ada kerajaan Mamluk kan. Mamluk ni maknanya hamba. Diorang ni hamba kepada sultan-sultan, hamba kepada pembesar-pembesar. Jadi orang-orang Islam ada beli, raja-raja Islam belilah hamba-hamba ni, ataupun anak-anak orang hamba dipelihara, tapi dia masih hamba. Dia beri pelajaran, dia ajar semua, akhirnya dia orang ni jadi orang bijak. Maka dia orang ni dia beri kat jawatan-jawatan penting lah, mentadbir negara. Ringkas cerita,
Bila kerajaan Islam dah banyak lintang pukang, lebih-lebih lagi orang Mongol datang menyerang Baghdad sebagainya. Jadi bangkitlah golongan hamba ni, membela negara, membela agama, melawan Mongol. Mongol, orang Tatar. Akhirnya menanglah. Dia orang menang. Kemudian dia orang nak merintah lah. Kan, sebab dia orang ni pandai mentadbir, jadi panglima perang lah sebagainya. Tapi dia orang ni masih status hamba. Jadi takkan sultan tu daripada hamba. Sultan kena orang merdeka, maknanya dia masih status orang, status kepunyaan orang. Jadi dia tak boleh nak jadi pemerintah. Kan, wakil rakyat hamba. Sepokret tu Amboden tak kacau. Amboden jadi wakil rakyat kan. Contohlah kita punya hamba jadi pemerintah, dia tak boleh. Jadi susah nanti sebab dia terikat dengan tuan dia. Kan hamba ni dia orang tak wajib sembahyang Jumaat, tak wajib, tak perlu datang sembahyang jemaah pasal dia terikat dengan urusan tuan dia. Sembahyang Jumaat tak wajib. Sebab tu syarat sembahyang Jumaat mesti orang lelaki Islam yang mustautin merdeka. Dia Islam akhir balik merdeka. Jadi hamba tak wajib. Kalau tuan dia kata kau boleh sembahyang Jumaat, boleh datang sembahyang Jumaat lah. Pergi sembahyang Zuhur dia kena buat lah. Dia kena buat. Okey lah. Jadi dia nak lantik lah dia orang jadi sultan. Jadi Syekh Izzuddin tak setuju. Mana boleh dia kata. Kau hamba. Habis macam mana? Kena beli ni. Beli kita punya ni merdekakan. Beli kena merdekakan. Betul banget sultan ulama lah. Mana sultan ulama. Mana ulama yang membebaskan sultan, katanya begitu. Wallahu alam bisawab. Itu dipanggil kerajaan Mamluk. Mamluk ni maksud dia benda yang dipunyai orang. Mamluk. Kan, Mamluk mana kerajaan yang asalnya hamba-hamba kemudian jadi pemerintah. Okeylah. Jadi kat Imam Nawawi mengambil pendapat Syekh Izzuddin Abdul Salam. Kata Syekh Izzuddin Abdul Salam rahimahullah taala alaihim, bid'ah itu ada 5 bahagian. Pertama, bid'ah yang wajib. Dia bid'ah tapi wajib buat. Kalau tak buat berdosa pula, jadi haram. Kalau buat berpahala, tinggalkan berdosa. Iaitu seperti mentafsirkan Al-Quran, buat kitab-kitab tafsir, mengulas ayat-ayat Quran. Jadi wajib. Jadi wajib. Zaman sahabat dia tak ada nak susun kitab tafsir Quran sebab dia orang faham bahasa Arab ke apa kan. Dan mensyarahkan hadis, mengulas hadis. Kan, mengulas hadis, menyusun ilmu hadis sebagainya, dan mengarang ilmu itu, menghurai bahasa Arab, iaitu seperti ilmu lughah, ilmu bahasa Arab lah ni, saraf, ini semua ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab. Lughah, saraf, nahwu, ma'ani, ilmu ma'ani, ilmu bayan, arud, ilmu faraid. Faraid ni ilmu apa? Atau pusaka lah. Menghafaz masalah yang gharib-gharib, masalah yang pelik-pelik, masalah berkaitan hukum hakam fiqah ke, mengarang kitab usul fiqh, mengarang ilmu usuluddin, ilmu tauhid, dan mengarang kitab yang menyatakan hadis sahih atau maudhu', dan seumpama lagi lah. Jadi asalnya zaman Rasulullah tak ada susunan ni. Sahabat pun tak buat ni mengajar. Tapi zaman Sayyidina Ali lah ilmu nahwu disusun zaman Sayyidina Ali. Sebab orang cakap tunggal langgang, cakap bahasa tak kena kaedah. Bila tak kena kaedah nanti takut salah tafsir Quran, faham Quran. Sebab Quran ni dia nak, kalau nak jadi ulama tafsir, ulama tafsir Quran mesti dia pakar bahasa Arab. Nak jadi ulama besar kan, ulama besar, ulama lah, nak jadi apa, mufti ke, tak boleh baca kitab Arab, parah lah, baca kitab Rumi. Kitab Jawi pun tak boleh pakai juga. Bukan tak boleh pakai, mana nak buat sandaran yang kuat mesti guna bahasa Arab. Sebab Quran adalah bahasa Arab.
Nah, Quran dalam bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu mesti ada kaitan dengan lughah. Seumpamanya kita sebut perkataan solah. Solah tu ada dua makna. Solah tu satu makna doa di segi lughah, diguna pakai dalam bahasa Arab. Solah itu makna doa. Satu lagi makna solah yang dikendaki dalam syariat, beberapa perkataan, perbuatan yang dimulakan dengan takbir, ditutup dengan salam, dengan syarat-syarat yang tertentu. Kan? Jadi begitulah dia punya susunan dia. Kan? Jadi kena faham ilmu-ilmu begini. Macam kita kalau kita baca kitab Melayu, kalau huruf Arab ni huruf waw kan? Waw. Huruf waw tu huruf waw tu terjemah dan. Dia dan. Tapi dalam bahasa Arab waw tu banyak makna. Nah, ada makna ataf, ada makna waw ma'iyah, dia banyak makna. Kalau baca kitab Rumi dan ni lah, dan sebagainya. Sedangkan dia ada dia punya makna-makna yang tertentu. Kadang kalimah bala, ada kitab fiqh kan, sebab tu kitab Imam Syafi'i orang kadang orang awam dia tanya, ada satu bekas pengusi tanya, kenapa ustaz-ustaz Malaysia ni tak nak baca kitab Al-Um? Kan, baca kitab, kenapa tak terus ambil kitab Imam Syafi'i? Kan? Jadi susah sebab dia punya bahasa Arab dia tinggi. Bahasa Arab dia orang terlampau tinggi. Sekarang punya kitab dia straight to the point. Dulu dia ada dalam tu, dia dalam ibarat susunan ayat tu dah ada makna-makna yang tertentu. Jadi ulama kena ulas, kena syarah. Dia kena syarah. Dia syarah tu ulasan lah. Diulas-ulas, kemudian dia buat ringkasan untuk memudahkan orang belajar kan? Itulah kena tahu. Mengarang kitab usul fiqh. Usul fiqh ni nak mengeluarkan hukum mesti mahir usul fiqh. Nak jadi mufti kan, jadi mau peti senang. Tak Musa kata jangan jadi mau peti, mahu peti. Mufti tak apa, mufti orang keluar fatwa, dia mesti tahu tentang ilmu usul fiqh. Tapi ilmu usul fiqh pula dia mesti mengenal ilmu nahwu, syarat. Jadi wajib. Kan, macam kami belajar pondok dulu kan, kalau kita belajar ilmu fardu ain ni, apa, akidah, tauhid, fiqh, tasawuf tu fardu ain lah. Tapi bila masuk pondok belajar nahwu sorof tu fardu ain dah. Belajar ilmu nahwu dan sorof itu fardu ain, sebab nak baca kitab Arab tak ada baris. Jadi kalau tak boleh nahwu sorof, tak boleh baca kitab tak ada baris. Kitab tak ada baris kan dia baca lintang pukang. Bila lintang pukang, makna pun lintang pukang. Jadi rosak pula. Jadi begitulah. Jadi benda ni wajib. Kalau tak disusun, jadi rosak umat-umat Islam nanti. Yang belakang jadi rosak. Nak mengeluarkan hukum tu. Kan, nak menafsir Quran. Tentulah ada golongan ulama yang ni. Masalah yang pelik-pelik atau yang tak difaham. Nak dikiaskan masa Syekh Muzaffar naik apa angkasa lepas ke tak lepas? Lepas kan tak lepas. Naik angkasa kan. Macam mana nak semayang tu? Kan? Macam mana nak semayang? Tak pernah berlaku tu. Dia seorang pergi semayang atas tu kan. Macam mana kiblat dia macam mana? Jadi itu masalah yang gharib, masalah yang pelik. Jadi benda tu dikiaskanlah. Adalah ulama-ulama yang membuat ijtihad baru. Macam mana nak semayang? Kiblat dia macam mana? Faham tak? Jadi kalau tak ada di karang ilmu usul fiqh dan sebagainya, susah nak keluarkan hukum. Jadi wajib. Atau menerangkan hadis sahih, maudhu', dhaif sebagainya. Nak zaman Rasulullah tak ada pun istilah hadis dhaif. Hadis maudhu' ke? Kan Sayyidina Abu Bakar begitu. Rasulullah berkata begini-begini. Contoh, datang sahabat, ini Abu Bakar ni dhaif ke sahih? Contohlah kan. Sayyidina Umar kata, ya, kata aku dengar Nabi SAW berkata bagian-bagian.
Jadi orang nak tanya, ni dhaif ke sahih? Zaman tu tak ada dhaif ke sahih ke maudhu'. Selepas zaman itulah, selepas zaman sahabat, perlu disusun ilmu. Sebab ramai yang bercakap macam-macam, takut kan, sebab mana yang bodek khalifah, dia akan keluar lah, dia pergi tengok khalifah suka main burung pati. Dia kata, aku dengar Rasulullah bersabda, riwayat daripada begini-begini, siapa suka main burung merpati, pahalanya sekian-sekian. Di zaman tu semua jenis nak bodek khalifah. Kalau sekarang zaman bodek menteri kan, zaman lu bodek khalifah. Dia sama ya, dulu, kini dan selamanya. Kan, kalau jenis orang nafsu amarah ni kan, nafsu ada tamak ni, nafsu kedekut bakhil, zaman dulu sekarang sama-sama ya, pangai tu jahat. Jadi hadis maudhu' pun macam-macam lah, direka-reka. Jadi ulama kena susun pula hadis, mengetahui sanad hadis. Orang ni dia belajar dengan siapa, betul ke dia jumpa dengan tok guru ni, contohlah dia lahir bila, tok guru tu lahir bila, dia kena tahu. Kan bukan senang tu ulama-ulama dulu menyusun. Kan dia nak susun ke, macam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia punya kekuatan ingatan dia lebih pada komputer. Dia boleh ingat periwayat hadis, lepas tu dia ingat orang lahir kat mana, siapa tok guru dia kan, an tu. Orang ni ambil Rasulullah, sahabat gini, dia kena ingat. Bukan seorang tu, berapa ribu orang dia kena ingat, tulis pula. Kan, nak supaya orang kebelakangan tidak tertipu dengan rekaan-rekaan dalam hadis. Jadi ulama tu, jadi wajiblah mereka menyusun ilmu-ilmu tersebut. Kedua, bid'ah yang sunat, iaitu seperti buat madrasah, tempat pengajian lah, dan menghuraikan masalah tasawuf yang seni-seni. Dulu mungkinlah buat madrasah ni tak wajib kan, sebab mengajar dalam masjid ya. Kan dulu kan banyak mengajar dalam masjid, sekarang ni jadi wajib lah buat madrasah tempat belajar agama lah kan. Kalau tak ada tu, setakat mengajar dalam masjid, jenuh pula AJK masjid cari duit, nak bayar duit akon. Kan, dulu masjid tu tempat pengajian, kan, belajar kat rumah tok guru ke. Jadi buat madrasah tu macam sunat, tapi sekarang ni berbeza lah, buat madrasah ni jadi wajib lah. Dan menghuraikan masalah tasawuf yang seni-seni, masalah tasawuf yang halus-halus. Ketiga, bid'ah yang mubah, yang dibenarkan. Dia bid'ah tapi dibenarkan, iaitu berjabat tangan selepas sembahyang subuh dan asar. Asalnya dalam mazhab Syafi'i bolehlah jabat tangan ni lepas subuh dan asar, tapi kita rajin kan 5 waktu kita bersalam. Tapi dah Covid ni tak bersalam lah, buat macam ni. Dia kata ni Yahudi pula. Kita pun benda Yahudi ke? Tak, sebenarnya ni bukan adat Yahudi dia, ini adat orang dulu. Kalau tengok cerita-cerita Turki ke cerita apa, dia macam ni kan, dia letak tangan ni, maksud dia saya ingat kamu dalam hati lah. Dia ni kan, jadi semua bangsa dulu ada buat macam ni. Bangsa Melayu mungkin macam ni lah. Bangsa Melayu kan, bangsa berbahasa sana, kebetulan pula ada kata pop buat macam tu. Cuba tengok cerita Turki kan, dalam tu ada yang buat macam mana. Apa cerita Ahmad Albab, Abu Wahib 3 Abdul pun sini kan. Kan, dia ada isyarat tu. Ni kerana ulama maknanya kamu adalah hati saya. Maksudnya. Tapi tu dah tak ada bersalam kan, salam kan kena Covid pula. Wallahu a'lam. Itu ilmu dia orang lah. Okey, jadi berjabat tangan bersalaman selepas sembahyang subuh dan asar dibenarkan. Dibenarkan, mana bukan wajib, bukan sunat, bukan haram, bukan makruh, dibenar. Nak buat, tak buat sudah. Kan? Sebab ada hadis Rasulullah kata bila bertemu 2 orang Islam bertemu, dia berjabat tangan, maka Allah gugurkan dosa. Bid'ah tapi masih dalam ruang lingkup dibenar, sebab ada hadis yang
mengata siapa berjumpa orang Islam berjabat tangan, Allah gugurkan dosa. Jadi apa hikmahnya Rasulullah tak bersalam sangat lepas mayang, sahabat tak buat macam kita buat kan? Kalau dia orang buat lah, rasanya Imam Mekah putus tangan tu kan? Imam Mekah letih tangan tu lah. Kalau sejuta nak salam, habis salam masuk maghrib, habis salam masuk asar kan, jenuh, lepas asar masuk maghrib kan, contohlah. Kan? Jadi tu yang adalah hikmahnya. Setengah-setengah pondok pun tak salam sangat lepas mayang, mana bersalam dekat-dekat dia tu, lepas tu lain tak salam, jenuh tok guru nak bersalam, kerana pelajar 500 orang nak salam semua kan, tok guru pula tak larat, lepas tu dia nak mengajar pula. Jadi benda tu dibenar, nak buat, tak nak buat pun boleh, bukanlah satu kewajipan. Sunat pun tak dapat, dia kata mubah je. Memakan makanan yang lazat dibenarkan. Kan, makan apa, nasi Arab mandi, Rasulullah tak makan nasi Arab mandi kot. Tak ada jumpa lah tadi kan nasi Arab mandi ke, wallahu alam lah. Nasi kerabu, makan nasi kerabu. Nasi apa lagi yang sedap? Nasi kerabu pun tak sedap lah, tak apa benda di sini entah. Kalau yang betul lah, saya masa mengaji di Naratiwat, tak tahu lah kok belah Malaysia punya nasi kerabu macam tu, Allah alam lah. Sebab kalau di sana tu dia punya apa, kelapa tu memang kelapa tu ada ikan tu direbus, kemudian kelapa tu disangai sekali dengan ikan tu, bau sedap. Orang leleh helio makan. Kan? Dia bau sedap kan, dia apa ni, kelapa ini kelapa kosong kelapa kosong, tak tahulah kok belah Malaysia macam tu nya gabu, wallahu alam lah. Okeylah. Tapi saya nak cerita memakan makanan yang lazat ni dia bid'ah, tapi boleh makan. Boleh makan dan dibenarkan. Memakai pakaian yang baik, tak, memakai pakaian yang baik dibenarkan. Pakai yang berjenama ke apa dibenar. Cuma setengah ulama dia kata umpamalah kita memakai tu, jangan kita niat, umpamanya kita pakai seluar jin, contohlah seluar jin sekarang apa, seluar jin kalau yang dulu apa, Levi's, terkenal lah seluar Levi's ke Wrangler seumpamanya, kasut ke, jangan kita pakai itu kerana mengikut orang yang fasik. Niat tu, aku pakai sebab tu artis pakai lawa pula, contoh. Aku pakai ni sebab apa ni, siapa-siapa lah orang kafir tertarik dengan itu. Ulama warak-warak kata tak boleh, haram. Ulama kata yang warak, ulama-ulama yang warak kata haram. Jadi kita pakai kerana mengambil manfaat. Pakai seluar jin ni tahan lama, tahan lasak kalau bekerja, kan selesa pakai. Mana atas keselesaan itu tak apalah, dapatlah pahala. Jangan kita pakai kerana niat mencontohi orang-orang yang fasik atau mencontohi orang yang kafir, tapi kita mengguna kerana ada mengambil manfaat di sebaliknya. Pakai kasut apalah kan, kasut yang berjenama, contohlah. Pasal aku tengok dia kata ni penyanyi ni pakai kan, aku pun nak pakai. Janganlah kita pakai kerana ada manfaat. Mungkin kasut tu tahan lama, sesuai untuk bekerja, sesuai untuk berlari, sesuai untuk bersukan, contohlah kan. Takkan nak pakai terompah untuk berlari. Tentulah pakai kasut sukan kan, Nike ke Adidas ke, contoh. Jangan kita kerana mencontohi orang-orang yang Allah benci tu, bahaya tadi. Kan, itu kena mengaji lah. Kena mengaji. Kita tak nak kita mengguna sesuatu perkara tersebut kerana mencontohi orang-orang yang derhaka Allah, tapi kita memakai kerana ada manfaat di sebaliknya. Sebab innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amalan itu bergantung dengan niat.
Sikit lagi lah. Mendiami rumah yang baik, kan, rumah yang selesa, kan, rumah tu ada lift, contoh dah uzur pakai lift. Nak kan, pasang aircon, contoh kan, bid'ah, tapi kita ada niat yang betul lah, dibenarkan lah, taklah wajib, taklah sunat, taklah haram, dibenarkan. Dan meluaskan tangan baju, tangan baju ni besar. Orang dulu kemungkinan sebab tengok ulama-ulama orang besar-besar kan, dia lengan besar, adalah dia punya apa tu apa ni tujuan dia tu. Nak bezakan ni orang cendekiawan, yang ni bukan cendekiawan dulu punya cara. Tak? Adapun berjabat tangan tatkala bertemu, setiap jumpa kita bersalam tangan, berjabat tangan, maka ia tiada daripada pekerjaan bid'ah kerana warid, ini datang hadis dengannya. Cuma lepas mayang dia yang tu bid'ah. Setiap lepas mayang kita bersalam, itu bid'ah, tapi bid'ah yang mubah, dibenarkan. Faham tak? Tapi kalau sekali kita berjumpa nak bersalam, boleh. Keempat, bid'ah yang makruh, iaitu seperti menghiasi masjid dan menghiasi mushaf yang melampau-lampau. Jadi masuk masjid tu dia bukan, dia leka nak tengok perhiasan-perhiasan, sampai semayang pun nak tengok perhiasan, jadi dihias cara yang melampau-lampau lah, jadi makruh. Atau menghiasi mushaf Quran tu berlebih-lebihan, jadi baca Quran patutnya kena bertadabbur, dia duduk sibuk tengok apa ni ukiran-ukiran dalam Quran tu, jadi itu kata makruh tu. 5, bid'ah yang haram. Bid'ah yang haram, iaitu seperti mazhab Jabariyah, mazhab Qadariyah, Murji'ah, Mujassimah, Wujudiyah dan barang sebagainya daripada segala i'tiqad dan perbuatan yang bid'ah yang kita baca lepas tu. Dan dihikayatkan daripada Imam Syafi'i bahawa segala pekerjaan, segala amalan yang bersalahan, yang bercanggah dengan Al-Quran atau hadis atau qaul sahabat, mana perkataan fatwa sahabat atau ijma' ulama, maka iaitu bid'ah dolalah, yakni sesat. Jadi Imam Syafi'i, imam mazhab kita, dia kata bid'ah ada dua. Satu bid'ah hasanah, yang kedua bid'ah dolalah. Jadi bid'ah dolalah ni apa? Imam Syafi'i buat garis panduan. Jadi bid'ah yang sesat ni setiap pekerjaan, sama i'tiqad ke perbuatan ke, yang bercanggah dengan Quran, yang bercanggah dengan hadis, yang bercanggah dengan qaul sahabat atau ijma' ulama, maka itulah dipanggil bid'ah yang dolalah. Jadi bukan semua bid'ah itu sesat, kan? Bukan semua bid'ah itu sesat. Jadi begitulah yang boleh kita kongsi pada malam yang berkat ini, sedikit sebanyak penjelasan cara ringkas daripada kitab ini tentang bid'ah. Jadi kita bila faham tu taklah jadi keliru, tak jadi keliru, kan? Jadi ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunat, ada bid'ah yang haram, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang mubah, dibenarkan. Macam sunnah juga, sunnah ada sunnah yang haram. Ni ikut sunnah kan, ada sunnah yang haram, tak boleh buat. Kahwin lebih pada 4 orang dalam satu masa. Nabi ada 11 orang bini, aku pun nak 11 juga ada. Itu khususiah untuk Nabi Muhammad SAW. Tidur kan, bangun tidur tak ambil wuduk, tak boleh kan? Rasulullah tak apalah, dia ada khususiah yang jadi sunnah pun ada yang haram juga. Tak semua orang itu benda yang khususiah. Untuk Nabi Muhammad SAW umur lain tak boleh buat. Wallahu a'lam bisawab, kan? Bid'ah yang apa? Sunnah yang wajib, sembahyang fardu 5 waktu, itu sunnah lah tu. Kan? Bayar zakat, itu sunnah. Puasa Ramadan, itu sunnah. Ni setengah orang dia faham sunnah ni, yang orang tak mengaji kan, pergi kerja lah, tak mengaji, dia faham sunnah tu pakai serban. Memang dia pakai serban tu sunnah, kan? Tak makan rasuah tu sunnah. Sebenarnya ada Nabi makan rasuah, Nabi bagi rasuah? Tak ada, kan? Jadi makan rasuah,
membongak, mengelat, mengular, itu semua bid'ah tu. Kan? Ni bid'ah lah tu, kan? Mengular. Orang kerja patutnya kena masuk pejabat pukul 8, dia melepak mana panskat, dia suruh kawan dia panskat. Contohlah. Tak sunnah lah tu. Sebab tak amanah. Dia tak amanah. Jadi sunnah ni melengkapi setiap sudut aspek hidup. Akhlak yang baik tu sunnah. Hormat orang tua-tua, memuliakan ulama, kasih kanak-kanak, tu sunnah. Tu sunnah. Baik dengan jiran, kan? Tu sunnah. Ini parking sampai jiran pun tak boleh parking. Kita parking kereta, jiran masuk rumah pun tak boleh. Lepas tu kita buat kenduri kendaga pukul 12 malam bertandak lagi. Sebaik Covid tak boleh. Kalau tak kita bertandak kan sampai 12 tengah malam. Gudang-gudang kan. Jadi itu banyaklah tak betulnya. Jadi dia faham sunnah tu kadang-kadang silap sedikit, cetek dalam memahami sunnah. Jadi kata Abu Hasan Syazili, sunnah ada dua kategori lah. Satu sunnah zahiriah, satu sunnah batiniah. Sunnah zahiriah yang kita buat secara zahir. Sunnah batiniah ini sifat-sifat yang terpuji, akhlak yang baik, syukur, sabar, redha, ikhlas, tawadhu, itu panggil sunnah batiniah. Jadi takat tu je lah yang boleh kita kongsi ala kadar. Kalau saya ada kesilapan dalam penyampaian, terkasar bahasa atau lebih masa ke, ikut SOP-nya isyak kena berhenti. Sebab macam Covid ni, lebih kan takut semua kena Covid. Lebih masa mengajar kan semua kena Covid. Tak boleh lah, jadi kena berhenti lah. Jadi yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang buruk daripada nafsu saya. Segala yang baik itu adalah rahmat Allah semata-mata, dengan berkat junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, dengan berkat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, berkat para awliya Allah, berkat para ulama-ulama yang berbakti kepada agama, dengan berkat almarhum tuan guru saya rahimahullah ta'ala, tok-tok guru saya, guru-guru yang mengajar, mendidik saya, dan juga dengan keberkatan ibu bapa kita yang mendoakan kebaikan untuk kita, mendidik kita ke jalan kebaikan, dan sekalian keberkatan sekalian muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li asatizatina wa li jamil muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzubika min syarri ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an wa 'alaikal balagh, wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdihi.